Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Sihat ya, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz. Jadi kalau sudah bersedia ya, kita akan mulakan pengajian. InsyaAllah ya, pada malam ni. Cuma apa, Ustaz ada berita duka cita sikit ya. Sebenarnya Ustaz berada di Kelantan sebab mak mertua kurang sihat ya. Kemudian keadaan semakin tenat di Hospital Kota Baru ya. Jadi petang tadi menjelang maghrib lah ya, baru menghembuskan nafas yang terakhir lah. Jadi dalam apa, adik-beradik tengah menguruskan lah ya untuk bawa balik dan apa kita panggil, insyaAllah kebumikan pada esok lah pagi insyaAllah ya. Tapi tak apa, kita teruskan je kelas kita pada malam ni. Dan Ustaz pun nak ambil kesempatan ya untuk mengucapkan apa kita panggil ya, takziah lah kepada keluarga Haji Hassan ya. Minta maaf kami berada di Kelantan, jadi kami tak dapat menghadiri pengurusan apa ni jenazah ya almarhum. InsyaAllah nanti balik daripada Kelantan kami ziarahlah keluarga insyaAllah ya Kak Maria. Jadi itulah ya yang Ustaz nak sampaikan malam ni. Tapi insyaAllah kita terus saja program macam biasa. Cuma malam ni Ustaz pakai phone je lah ya. Jadi kalau suara okey ke? Boleh dengar suara? Okey Ustaz. Ustaz Okey, salam takziah okey, Ustaz. kepada semua. Ya. Okey, kita ya sama-sama. Kita mula hadis 404 insyaAllah ya, muka surat 199. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi hadis yang pertama kita sentuh malam ni muka surat 199, hadis 404 ya, daripada Abdullah bin Amrin ya, an Abdullah ya, an Abdillah ya bin Amrin ya bin Al-As. Jadi beliau adalah anak kepada Gubernur Mesir ya. Jadi Amru bin Al-As ni Gubernur Mesir, asalnya beliau adalah salah seorang pemimpin Quraisy ya. Dan beliau ni 3 tahun junior Nabi ya. Amru bin Al-As ni 3 tahun junior Nabi, seorang military leader ya daripada kabilah ya Bani Saham ya. Dia apa ni Quraisy juga ya. Tapi daripada Bani Saham, dan beliau dikenali sebagai seorang politician lah ya, pandai bercakap, pandai berpidato. Amru ni anak dia Abdullah bin Amr ya. Abdullah bin Amr terkenal sebagai ahli ibadat. Beliau di kalangan abid ya. Abid maknanya yang kuat ibadah ya. Salah satu ibadah beliau adalah ya puasa sunat setiap hari. Setiap hari puasa ya, sehingga Nabi tegur ya, kerana puasa setiap hari boleh melemahkan tubuh dia ya. Nabi kata cukuplah puasa 3 hari sebulan. Ya, kalau nak buat apa ni 3 hari sebulan, 14, 15, 13, 14, 15 cukuplah. Dia kata dia boleh buat lebih ya. Utiku aksar min zalika, Nabi kata tambahlah Isnin Khamis setiap minggu. Dia kata boleh buat lebih lagi. Nabi anjurkan dia puasa seperti mana puasa Nabi Daud ya. Sehari puasa, sehari berbuka. Dan apa ni, dia akhirnya menyesali ya. Menyesali rukhsah ya, keringanan yang diberi oleh Nabi ya, sebab dia tetap nak buat lebih juga ya, sehingga badannya menjadi lemah. Dan penyesalan tu datang bila usianya semakin tua ya. Ini teguran daripada Nabi. Jadi Abdullah bin Amrin bin Al-As ya, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah bersabda kepada aku ya. Dia kata, ya Abdullah, wahai Abdullah, dialah, la takun misla fulanin, jangan kamu menjadi seperti seorang lelaki fulan ya. Orang Melayu sebut Fulan bin Fulan ya, daripada bahasa Arab Fulan. Kana yaqumu minal lail ya, dia bangun malam ya untuk sesuatu urusan ya, mungkin nak buang air ke ya, ataupun perut lapar makan dan sebagainya. Tetapi fa taraka qiyamal lail, dia meninggalkan qiyamul lail. Maknanya
tak digunakan untuk berwuduk dan solat, ya. Begitu juga, ya, dia tidak juga baca doa ke paling kurang, ya, sebab kita tahu dah kalau kita terbangun pada waktu malam, waktu tahajud, paling kurang kita berdoa, ya. Paling kurang kita sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ya. Kemudian kita doa Allahumma ghafirli, paling kurang Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah dosa aku, ya. Paling kurang, ya. Mana kalau lepas tu dia nak tidur pun tak apalah, kalau dia boleh ambil wuduk dan juga solat lagi baguslah, ya. Jadi maknanya nak bagi tahu, ya, dia punya kerugian apabila dia bangun tapi tidak sempat qiyamul lail. Qiyamul lail tidak mesti solat, ya. Boleh berdoa, paling kurang istighfar, ya, ataupun ambillah satu ayat dua ayat baca ke, ya. Jangan tidur saja, ya, tanpa berdoa, paling kurang berdoa, ya. Kita sebut tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu biasa kita dah hafal dah. Kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian, ya, tambah aja di hujungnya Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah dosaku, paling kurang. Kalau nak tidur, tidurlah lepas tu, ya. Paling kurang dia dah terbangun tu, ambil peluang untuk berdoa. Kalau dia berdoa, doanya diterima, ya, kata Nabi. Kalau dia solat, solatnya juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Okey, itu mukadimah kita, ya. Jadi hadis ini riwayat daripada Al-Bukhari dan Muslim, disebut muttafaqun alaihi, ya. Hadis yang sahih, dalam kitab Sahih Bukhari pun ada, Sahih Muslim pun ada. Okey, ya. Itu yang pertama. Maksudnya dianjurkan melakukan solat malam dan dilakukan, ya, dengan secara terus-menerus. Jadi jangan sebulan sekali baru buat. Ya, ambil peluang lah. Setiap minggu tu paling kurang ada juga. Ya, kalau tak setiap malam pun, ya, paling kurang weekend ke, ya, ataupun hari-hari tertentu lah. Ambillah peluang, ya, untuk kita bangun malam paling kurang dengan berdoa. Tetapi macam kita dah biasa faham, ya, orang yang solat isyak, ya, secara berjamaah terutamanya, dia sudah dapat pahala beribadah separuh malam. Jadi solat isyak berjamaah jangan ditinggalkan, walaupun solat di rumah. Orang perempuan tak ada tuntutan pergi masjid. Dia boleh solat di rumah, ya, dengan keluarga dia, dengan adik-beradik dia ataupun dengan anak, cucu sebagainya. Kemudian dia buat ba'diyah isyak, ya. Kalau boleh jangan 2 lah, 4 rakaat, ya. Kemudian, ya, paling kurang sebelum tidur solat witir. Kalau mungkin dia rasa payah nak solat witir, ya, sebab dah mengantuk, lepas ba'diyah isyak tu boleh buat witir pun, ya, minimum 1 rakaat. Jadi kalau dia solat isyak berjamaah, ya, mudah-mudahan dia dapat macam ibadah separuh malam, ya. Kalau subuh besok, ya, berjamaah lagi, dapat separuh malam lagi, maknanya the whole night tu dia dianggap bangun. Kemudian buat pula ba'diyah isyak 4 rakaat dan diikuti dengan witir, ya, 1 rakaat. Kalau malam nanti dia bangun buang air ke apa, paling kurang dia istighfar, ya, doa macam tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis. Kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Paling kurang hujungnya Allahumma ghafirli. Dia dah dapat kelebihan, ya, qiyamul lail ataupun menghidupkan sebahagian daripada malam tu. Itu paling kurang, tuan-tuan, ya. Jadi melakukan solat malam adalah sunnah muakkadah, sesuatu yang sangat dituntut. Okey, ya, mukadimah ni kalau ada soalan silakan. Ada apa-apa? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, betul lah, ya. Tadi Ustaz sebut solat isyak berjamaah dapat pahala separuh malam. So boleh elaborate sikit tak, Ustaz? Memang tak. Ustazah tak boleh elaborate dah sebab dia clear cut. Orang yang solat malam, orang yang solat isyak, ya, bersama jamaah, dan Nabi tak sebut mesti kat masjid. Ya, boleh di surau, boleh di rumah, ya. Jadi kalau apa kita panggil, ya, kalau kita buat paling kurang berdua, ya, sebab jamaah tu paling kurang berdua. Katalah, ya, seorang isteri dengan suami. Kalau suami dah tak ada, ya, mungkin dia dengan anak dia, ya, ataupun dengan cucu, paling kurang mesti berjamaah. Dia dapat pahala macam beribadah separuh malam. Ya, siapa yang solat subuh pula dalam jamaah juga, dia dapat pahala macam ibadah separuh malam lagi. Jadi isyak separuh malam, subuh besok separuh malam lagi, maknanya seolah-olah dia beribadah sepanjang malam tu. Itu yang pertama. Bukan mesti bulan Ramadan, luar Ramadan pun boleh. Kalau dia buat ba'diyah isyak, ya, minimum 2, tapi yang afdal 4 lah.
Kemudian dia buat pula satu rakaat witir. Ya, kalau dia boleh bangun malam lagi baguslah kan. Ini kita cerita minimum requirement ya untuk dia dapat dicatat sebagai orang yang menghidupkan malam. Qiyamul Lail dipanggil. Ya, baca tadi. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis. Kemudian tadilah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dengan hujung sekali Allahumma ighfirli. Tu maknanya dia sudah tercatat sebagai orang yang tidak meninggalkan qiyamul lail. Clear? Apa Kak Nak? Boleh? Maknanya termasuklah seolah-olah dia melakukan solat tahajud, solat ba'diyah, isyak, zikir dan sebagainya lah. Tapi Ya, qiyamul dikira lail tu, paruh qiyamul lail malam. tak mesti solat lah. Qiyamul lail tu tak mesti solat. Apa saja ibadah. Okey Ustaz, terima kasih. Ya, sama orang lain kalau ada silakan. Ustaz, saya Ada nak apa-apa? tanya, Ya. apa tu tahajud ni dia mesti 1/3 malam ke atau tak Ustaz? Sebab sebelum ni kita belajar kalau lepas isyak tu dah kira ibadah malam, sebab dia isyak semua atau orang tu buat witir kira dah ibadah malam. Sebab sebelum ni ada macam kami saya adalah dia terletih, dia tertidur, lepas tu bila terjaga dia kata dia nak tahajud. So masa tu not even 12 tau, dia macam 11:30 je. Tu saya macam terperanjat tu tahajud. Dia kata, ayalah I dah tertidur. Dia cakap macam tu kan. So macam mana tu Ustaz? Dia kena 1/3 baru dia consider tahajud ataupun time macam tu asalkan kita tidur sekejap ni pun dah dikira tahajud? Memang kalau boleh dia melepasi separuh malam lah. Kalau baca tadi teks yang Ustaz tadi tanya, Kak Zainab boleh tanya tadi soalan dalam grup, ya Umi Uda tadi, Umi Ed Uda. Jadi Ustaz dia jawab, ya, pada pendapat mazhab Syafi'i kita, ya, ibadah malam tu, ya, bukan ibadah malam, ya. Solat Isyak tu, ya, waktu akhirnya ada 3 lah. Maknanya yang pertama 1/3 malam, ya. Macam kita buat solat Isyak, ba'diyah isyak dengan witir tu, kalau kita sebelum tidur, maknanya kita dah dapat 1/3 malam lah tu. Ya, itu memang kita buat 1/3 malam kan. Sebab malam kita ada 9 jam setengah lebih kurang, bagi 3 lah. Ya, atau 9 jam 40 minit. Maknanya kita bagi 3 jadi 3 jam 20 minit. Ya. Pukul 8 dah masuk isyak, 8.10. Ya, 8.10 tu dah masuk isyak, 8.10. Jadi 9.10. Ya, 9-10 minit, 10-10 minit, 11-10 minit. Campurlah kita kata 10 minit lagi. Ya. Maknanya daripada isyak sampai 11.30 itu 1/3 awal. Ya, 1/3 awal. Jadi selepas daripada tu 1/3 pertengahan. Dan hujung sekali sebelum subuh pagi besok 1/3 akhir. Jadi syarat tahajud dia mesti tidur. Jadi maknanya kalau orang tu lepas isyak je, ya, 8.10 dia solat berjamaah, ya, dia dah dapat pahala macam beribadah separuh malam. Dia buat pula ba'diyah isyak 4 rakaat, buat pula witir, ya, siap semua tu, katalah dia siap 9.30 dah siap dah. Dia dah baca surah surah Sajdah, dah baca surah Al-Muluk. Ya, katalah dia ni memang orang yang handal lah, ya, memang cepat buat kerja. Jadi by 9:30 atau 9:45 dia pun dah tidur. Tiba-tiba 11.30 dia bangun. 11.30 tu, ya, katalah 11.30. Sebab 11.30 ni lebih kurang 1/3 pertengahan dia tu. Ya, jadi adakah dia dapat pahala tahajud? Dapat. Ya, sebenarnya asalkan dia tidur walaupun sekejap, dia dah dapat pahala tahajud. Sebab tahajud syarat dia mesti tidur. Tapi kalau sembahyang malam secara umum, sembahyang malam ni, ya, kita ba'diyah isyak tu sembahyang malam. Ya, tapi 1/3 awal lah. Kemudian witir dah dapat juga, ya. Kemudian dia baca Quran dan sebagainya, dapat ibadah, ya, qiyamul lail. Cuma dia tak dapat tahajud lagi sebab dia tak tidur, ya. Dia tidur, kemudian dia bangun balik, ya. Dan bilakah waktu tahajud yang terbaik? Macam tadilah. Kalau kita pegang pandangan pertama yang kata 1/3 malam, maknanya kita kena tahajud paling cepat 1/3 pertengahan. Kalau kita pegang pandangan kedua yang Nabi kata separuh malam, maknanya, ya, selepas daripada 4 jam setengah lah. Ya, kita bagilah malam 9 jam setengah tu bagi 2. Ya, jadi 4 jam 25 minit. 4 jam suku sebagai contoh. Jadi dia mengikut pandangan masing-masing. Sebab 3 pandangan ada. Ya.
Tapi kalau dia kata sembahyang subuh tu boleh buat sampailah sebelum terbit fajar, maknanya dia ambil pandangan tahajud tu ialah pada 1/3 terakhir. Jadi tak ada masalah apa Syirin. Dia boleh buat 1/3 awal, 1/3 pertengahan ataupun 1/3 akhir, ya. Dan nanti kita akan baca witir yang terbaik ya pada 1/3 terakhir. Ya, jadi maknanya asalkan dia tidur dia dah dapat pahala tahajud. Tapi kalau tak tidur, ya, melainkan dia usaha untuk tidur tapi tak boleh nak tidur sebab ada masalah ke apa tu lain. Ya, mudah-mudahan dapatlah juga pahala tahajud kan. Tapi ya, kebiasaannya ya pada kebiasaannya memang tidurlah walaupun sedikit. Jadi kalau dia bangun pukul 11 boleh tak tahajud boleh ya, tapi bukan afdal lah. Afdalnya ialah 1/3 akhir ataupun selepas 1/2 malam. Macam tu je lah ceritanya. Boleh faham ke? Faham Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey, ya sama. Okey, kalau tak ada apa kita tengok hadis 405 ya. Hadis 405 ni ialah hadis yang menceritakan tentang apa? Ya, tentang witir. Okey ya, kita masuk bab witir pula. An Ali ya, Ali bin Abi Talib. Ali biasanya Ali bin Abi Talib lah ya. Beliau adalah sepupu Nabi, sepupu jauh beza ya. Dia sepupu 30 tahun beza dengan Nabi. Beliau adalah anak angkat Nabi ya. Pada masa yang sama beliau juga adalah menantu Nabi yang berkahwin dengan anak kesayangan Nabi, Fatimah ya binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali kata apa ya? Ali kata Rasulullah bersabda dalam kurungan autiru ya. Kerjakanlah witir ya ahlal Quran, wahai ahli Quran. Sebab ahli Quran ni selalu bangun malam. Ya, sebab budak-budak yang hafal Quran kan, dia akan bangun 1/3 terakhir paling kurang. Ya, dia ulang kaji, dia mulakan hafalan baru ya. Biasanya macam tu. Jadi bila dia dah bangun ya, maka buatlah witir ya. Kalau belum witir pada sebelum tidur, bangun malam tu witir lah ya. Kerana Allah kata fa innallah, Nabi kata fa innallah, kerana sungguhnya Allah witrun, Allah itu esa ya. Witir ni bina gilangan ganjil. Ya, sebab Allah tu esa. Ya, Allah ni tidak apa kita panggil, bukan 2 3 4 bukan. Ya, Allah tu witrun. Witrun tu maknanya ganjil. Ganjil dari segi perkiraannya, mana esa satu. Ya, sebab tu sembahyang witir boleh 1. Ya, boleh 3, boleh 5, boleh 7 ya, dan seterusnya. Yuhibbul witra, dan Allah suka bilangan ganjil. Mana kalau kita buat ibadah paling kurang 3 kali. Ya, nak tidur malam qul Allah 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Ya, lepas maghrib pun sama. Ya, qul Allah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Lepas subuh pun sama, ya. Kemudian apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim, ya. Terserah. Jadi apa kita panggil ya, dia punya sebutan dia tadi ya. Maksudnya witir itu ya, disebut yuhibbul witir. Innallaha witrun, Allah itu witir. Yuhibbul witra ya, Allah menyukai yang ganjil tadi ya. Basuh tangan 3 kali masa wuduk, basuh muka 3 kali. Ya, walaupun sapu kepala boleh sekali sah. Ya, sebab sapu kepala tu anggota yang disapu ya, yang 3 tu anggota yang dibasuh ya. Komoh-komoh 3 kali, basuh tangan 3 kali ya. Basuh tangan sampai pergelang sampai siku 3 kali. Tapi kalau sapu kepala sekali je ya. Tapi kalau buat 3 kali tak salah juga ya. Kerana yang biasa 3 kali anggota yang dibasuh, anggota yang disapu sekali pun sudah memadai ya. Macam telinga kan kita sapu, jadi sekali cukup. Kalau nak buat 3 kali tak salah ya. Sebagian kata dapat pahala lebih lagi sebab buat 3 ya, dipanggil taslis. Okey ya. Jadi siapa yang riwayatkan hadis ni ya, oleh 5 ahli hadis. Ya, kita ada 7 kan ya, Ahmad bin Hanbal, Al-Bukhari ya, Muslim, kemudian At-Tirmizi ya, Imam Abi Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, ada 7 semua. Kalau 5 ni ya, daripada 7 tadi 5 ni mana buang 2. Yang kita buang siapa? Siapa yang kita buang Syirin? Bukhari Muslim. Bukhari Muslim. Al-Bukhari dan Muslim ya. Jadi baru dapat 5 ya. Kalau 4, mana yang terakhir 4 tadi ya. Bermula daripada Tirmizi lah, Tani kan, T-A-N-I, Tirmizi, Abi Daud, An-Nasai, Ibnu Majah ya. Okey. Jadi hadisnya sahih sebagaimana dinyata oleh Ibnu Khuzaimah ya. Ibnu Khuzaimah ni
dia tak masuk 7 tu, dia datang kemudian, dia ulama yang kemudian lagi. Ya, dan dia ada kitab hadis, dia kumpulkan kitab hadis ikut ikut apa kita panggil, ikut apa metodologi yang dibuat oleh Al-Bukhari Muslim, dan dinamakan kitabnya Sahih juga. Sahih Ibnu Khuzaimah. Jadi beliau dia cek balik hadis yang diriwayatkan oleh 5 ulama hadis ni, Al-Bukhari Muslim tak riwayatkan. Kemudian dia kita panggil, dia nilai, dia analisis, dan dia kata hadisnya sahih. Dianjurkan kepada setiap muslim agar melakukan solat witir walaupun bermusafir. Kalau macam ustaz musafir, tetap juga witir kena buat. Sayang kalau kita tinggal. Qabliyah subuh buat. Yang qabliyah ba'diyah lain-lain tak payah. Solat witir adalah sunnah muakkadah, kerana dia highly recommended. Jadi sunnah muakkadah. Okey, selesai pada hadis 405. Kemudian hadis 406 an Ibni Umar. Ibni Umar adalah Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar. Anak kepada Sayyidina Umar yang menjadi apa kita panggil, yang menjadi setiausaha sulit. Umar. Apa-apa hal kebanyakannya dialah yang akan mempertahankan ayah dia. Termasuklah kes ayahnya buat jubah, dan jubah ayahnya tu lebih daripada ukuran yang diterima oleh orang lain. Mana para pedagang yang pergi ke Yaman, bila mereka pulang, mereka dapat keuntungan yang besar, mereka membahagi-bahagikan kain, lembaran kain kepada para penduduk Madinah, jadi semua dapat ukuran yang sama, termasuk Umar. Tetapi Umar nak buat jubah dia tak cukup, sebab Umar ni orangnya tinggi. Jadi oleh kerana itu maka anaknya Abdullah bin Umar telah membahagikan dia punya portion kepada bapa dia, supaya bapa dia cukup untuk buat jubah dia. Bila bapaknya naik atas mimbar berkhutbah, ada orang tegur. Sebab apa? Umar dapat lebih daripada orang lain. Maka Sayyidina Umar panggil anaknya. Abdullah bin Umar kata, kerana aku telah memberikan bahagian aku kepada ayahku. Baru orang puas hati. Baru orang dengar apa yang dicakap oleh Sayyidina Umar. Jadi Abdullah bin Umar lah yang menjadi apa kita panggil, defender bapak dia. Jadi lawyer bapak dia. Begitu juga jangan lupa kita baru je bercerita tentang Sayyidina Umar kena bunuh, kena tikam pada waktu dia nak mengimamkan solat. Dan ketika dia hampir meninggal dunia, dia minta supaya anaknya Abdullah bin Umar jumpa dengan Aisyah, minta supaya Aisyah benarkan tempat yang dicadang oleh Aisyah, sebab Aisyah cadangnya nak dikebumikan di rumah sendirilah, lepas pada Nabi dan Abu Bakar, sebelah Abu Bakar tu Aisyah. Tapi Umar dulu yang meninggal dunia. Sebelum Umar meninggal, dia minta izin daripada Ummul Mukminin Aisyah untuk membenarkan dia dikebumikan di situ, minta izin sebab rumah tu rumah Aisyah. Jadi Abdullah bin Umar lah yang pergi untuk meminta izin daripada Aisyah. Abdullah bin Umar lagi. Abdullah bin Umar juga banyak meriwayatkan hadis daripada ayahnya, dan juga daripada Nabi secara langsung, dan juga sebahagiannya daripada isteri-isteri Nabi. Kerana salah seorang isteri Nabi, Hafsah binti Umar, adalah kakak kepada Abdullah bin Umar. Dia pun dapat tidur rumah Nabi ketika Nabi bermalam di rumah Hafsah. Itu panjanglah cerita Abdullah bin Umar ni. Dia bagi tahu anna Nabi SAW bahawasanya baginda Nabi, selawat dan salam kata baginda, qala, Nabi menyatakan, ij'alu, jadikanlah akhir salatikum bil lail, solat kamu pada waktu malam. Pada waktu malam maknanya sebelum masuk waktu subuh. Jadi 1/3 malam lah. Jadi jadikan solat witir itu timing dia pada 1/3 yang terakhir. Maksudnya habis semua dah buat tahajud. Sebelum kita makan sahur, kalau kita nak puasa, kita witir dulu. Ataupun kalau kita tak makan sahur, tak puasa, kita hujungkan sebelum daripada masuk subuh. Jadi maknanya kalau boleh sebelum masuk subuh kita dah tengok jam kan. Subuh lagi 5 minit contoh. So kita pun witir di waktu hujung tersebut. Satu rakaat. Kalau kita nak buat lebih, kita awalkan sikit lah. Mungkin 15 atau 20 minit sebelum masuk subuh. Hadis muttafaqun alaihi, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, sudah tentu sahih, menerangkan bahawa sebaik-baik solat, afdalu solatil witir, afdal solatil witir, ataupun kita panggil
apa kita panggil ya, yang terbaik lah, yang terpilih akhirnya. Ikhtiar maknanya waktu ikhtiar, waktu yang terbaik, yang terpilih. Kalau waktu afdal, waktu yang utama. Kalau waktu ikhtiar, mana waktu yang disukai. Ya, waktu yang biasa dipilih oleh Nabi dan para sahabat. Ya, jadi kita ambil waktu akhir malam. Solat witir pada akhir malam adalah seperti mana kita sebut sebelum ni, highly recommended, sunnah muakkadah. Okey, ya, ada apa? Haji Syahri, okey, ya. Ada apa nak tanya? Okey, Kamaritun, ya. Kamaritun, ada apa? Assalamualaikum Ustaz. Tadi Ustaz cakap Betul. makan sahur dulu lepas tu witir ya? Atau Bukan. witir lah. Dulu. Witir dulu. Witir dulu baru makan. Sebab Nabi buat macam tu. Okey. Ya. Thank you. Ya. Sebab Nabi biasanya habiskan solat kemudian makan sahur, sebab sahur tu hujung sekali. Jadi kalau kita makan sahur dulu, kita witir, maknanya bukanlah sahur tu hujung. Ya. Maknanya kalau kita tak sahur, ya, kita boleh hujungkan witir tu immediately before subuh, ya. Tapi kalau kita nak sahur, kita habiskan witir, kemudian kita ada masa lagi untuk makan. Dan di antara masa untuk makan dengan azan subuh tu, ya, kalau kita tengok riwayat daripada Zaid bin Sabit kan, dia kata Nabi baca sekitar 50 ayat yang sederhana. Ya, maknanya lepas pada makan sahur tu, antara makan sahur dengan azan tu masih ada 50 ayat, ya. Dia sebab dulu tak ada jam. Ya, jadi jangkaannya lebih kurang 50 ayat, ya, yang sederhana, bukan yang panjang-panjang, sederhana. Tidak terlalu pendek, ya, tetapi sederhana. Okey, ya, maknanya habiskan witir dulu, baru kita solat, baru kita makan sahur, ya. Ada lagi? Silakan, ada apa? Tadi Ustaz kata afdal tu waktu utama, yang lagi satu tu waktu apa Ustaz? Kita panggil ikhtiar, waktu ikhtiar. Ya, ikhtiar. Ada dalam nota Ustaz bagi tadi tu. Sama. Okay. Ya, tengok balik nota tu, ya. Nota tu cerita bagi tuan-tuan yang belum baca nota tu. Ya, jadi nota tu cerita tentang bila akhir waktu subuh, ya. Bila akhir waktu isyak. Sebab nak jawab soalan atamah tu, atamah tu adalah solat isyak yang dilewatkan. Ya, mana kalau kita solat isyak tu kita lewatkan, maka ya, sampai pukul berapa kita boleh lewatkan tu. Jadi kalau masuk waktu isyak kita terus solat, itu isyak biasalah. Tapi kalau kita lewatkan dia sampai 1/3 malam, mana sampai 11 suku tadi lebih kurang, ya, maka dia jadi atamah. Kalau kita lewatkan sampai 1/2 malam, separuh malam, atamah. Ya, dengan syarat dia mesti berjamaah, bukan seorang-seorang. Ya, atamah tu dapat, tetapi ya, Nabi atamah, ya, sebab Nabi tunggu sahabat yang datang daripada luar Madinah. Ya, Nabi apa kita panggil, ya, Nabi ada urusan tertentu, mungkin mereka bersedia untuk pergi perang besok, ya, sebelum bertolak, ya. Jadi dilewatkan solat isyak, tetapi masih berjamaah dan jumlah yang datang masih ramai. Itu, ya, atamah yang afdalnya macam tu, bukan sembahyang seorang-seorang. Ya, melainkan kita tertidur kan. Jadi Kak Wan, ya, Afidah pun tanya soalan. Dia kata kalau saya terbangun malam, ya, dah lewat dah isyak belum buat. Ya, ada 20 minit lagi kan sebelum subuh. Ya, macam mana? Ya, tak ada masalah lah. Bangun, kalau kita ada kita panggil, ya, dah tentulah kita ambil wuduk siap-siap, ya, cuci-cuci apa semua yang patutnya. Kemudian masih ada masa untuk solat, masih ada, ya. Diterima tak? Secara umum, ya, diterima lagi. Tetapi itu dah kita kata waktu kecederaan lah. Ya, jadi maknanya waktu-waktu hujung ni kalau boleh kita elak lah, ya. Jangan hujung sangat, ya. Sebab kalau dah tidur awal, takkan kita bangun lewat kan, ya. Dah tentu, ya, kita tidur awal katalah, ya. Dia letih sangat, ya. Belum masuk isyak, pukul 8 tidur dah. Lepas maghrib semua selesai, dia dah tidur pukul 8. Takkan bangun pukul 5 pagi kot, berapa jam tidur. Ya, sampai 8, 9, 10, 11, 12. Bangun pukul 5 pagi, ya. Maknanya sampai 9 jam tidur. Oh, lama sangat tu, ya. Dah tentu kita akan bangun lebih awal kan. Jadi macam itulah secara umumnya. Melainkan kita orang sakit, itu lain. Okey, itu cerita soalan atamah, ya. Atamah, ain ta mim tak marbutah, ya. Atamah ain, ya. Atamah merujuk kepada solat isyak yang dilewatkan.
Nabi biasa buat tetapi masih tetap berjamaah dan jumlahnya ramai. Ya, kadang Nabi selak ya, Nabi punya tirai di rumah Aisyah tu tengok orang tak ramai lagi, Nabi biar dulu. Ya, Bilal pun tengok Nabi tak keluar lagi, tunggu lagi. Baca Quran lagi ya, berzikir lagi, berbincang masalah agama sebagainya ya. Kemudian apa lagi ya, Nabi tengok lagi, belum lagi. Bila ramai Nabi pun keluar, Nabi kata ya inilah waktunya ya, Isyak ya, akhir Isyak yang dibuat pada waktu yang hujung ni dipanggil atamah, dengan syarat masih berjamaah. Kalau seorang-seorang tu kita sembahyang awal waktu lah. Dia sebab seorang-seorang kan, pasal apa kita nak tunggu tu untuk apa? Melainkan kita tertidur letih tu lain ya. Kalau tidak kita buat di awal waktu. Tapi kalau tunggu jamaah boleh dilewatkan sehingga separuh malam ya. Sebahagian para ulama kata kalau kita buat solat Isyak lebih pada separuh malam, walaupun tidak haram tapi hukumnya makruh ya, kerana sengaja melewat-lewatkan. Kalau tak ada apa-apa urusan lah ya. Jadi maknanya walaupun solat Isyak ya selepas daripada separuh malam tu makbul, Allah terima, acceptable ya, tetapi afdalnya tetap dibuat paling lewat pun separuh malam. Jangan lebih pada separuh malam ya, walaupun sah. Ya, dekat-dekat nak subuh masih sah lagi kan, sebab belum masuk waktu waktu subuh ya, tapi sayanglah kerana kita dah bangun malam tu, kalau boleh kita nak tahajud kan, walaupun sekejap, walaupun 2 rakaat ya. Tapi tiba-tiba bukan tahajud kita buat ya, kita buat Isyak saja. Ya, sebab lepas Isyak tu nak buat ba'diyah Isyak pun dikira sembahyang malam, betul lah kan. Tetapi sayanglah ya, sebab ba'diyah Isyak dan witir kita boleh buat awal. Kecuali kita tahajud ujung sekali, seperti mana hadis yang ke-406, ij'alu, jadikanlah akhir solatikum, akhir solat kamu, bilail, pada waktu malam itu, witran, solat witir. Ya, hadis Sahih Bukhari Muslim. Dan hukum ya melewatkan witir itu ya adalah sunnah muakkadah. Ini kalau kita tak sahur ya, buat witir ujung sekali. Tapi kalau kita nak sahur, buat witir, lepas witir makan dulu ya. Antara makan dengan masuk waktu subuh ya, dalam kiraan bacaan 50 ayat Al-Quran. Okey tuan-tuan, clear tak? Ya, ada apa masalah? Ustaz, Ya. ahli Al-Quran tu sama tak dengan mufassir? Mufassir ahli tafsir. Mufassir ahli tafsir. Ya, mungkin dia ahli Quran juga ya, sebab bila dia nak tafsir dia kena tahulah ayat mana, surah berapa ya, bila turun kan. Sebab kalau dia tak tahu ayat ni turun bila, Mekah ke Madinah ya, turun waktu perang ataupun waktu aman ya, kemudian turun pada waktu malam ke siang ke ya, turun tu ketika Nabi di Mekah atau Madinah, mana dia tak tahu, macam mana dia nak tafsirkan Quran ya, dia tak ada knowledge kan ya. Paling kurang dia tahu walaupun ayat-ayat tertentu ya, itu mufassir. Mufassir orang yang menafsirkan ayat ya. Kalau muhaddis ahli hadis ya, ahlul Quran umum ya, orang yang menghafal, membaca, mentadabur ya, itu kita panggil ahlul Quran. Jadi kalau kita nak jadi ahli tafsir, mufassir, mungkin tadilah knowledge kita tak cukup lah ya, sebab nak kena bahasa Arab yang kuat, penguasaan dia, tahu ilmu usul fiqh ya, kaedah fiqh ya, tahu asbab nuzul ya, tahu macam-macam perkara yang berkaitan dengan tafsir tu, baru boleh panggil mufassir. Kalau tidak kita jadi ahli Quran saja. Ya, ahli Quran ni mana orang yang suka membaca, meneliti, melihat makna, membetulkan makhraj huruf ya, baca dengan tajwid ya. Secara umum ahlul Quran tu lebih umum. Level dia rendah sikit. Kalau mufassir itu tinggi lah ya, level dia tinggi. Okey ya. Habis ayat 406. Ada lagi, silakan. Ada apa? Waalaikumsalam. Betul lah. Saya nak tanya ni, kalau witir tu mana lebih afdal, di rumah ataupun di masjid? Tentang apa? Katakan subuh lah, kita nak pergi subuh, buat di rumah ataupun di masjid lebih afdal? Di masjid lebih utama lah ya, sebab jamaahnya lebih ramai. Kita dapat tahiyatul masjid ya, tahiyatul masjid dapat ya, kemudian iktikaf dapat, berjumpa dengan jamaah yang lebih ramai ya. Kemudian bacaan mungkin lebih panjang. Kalau kita di rumah mungkin kita pilih surah-surah pendek, tapi kalau di masjid ya, di surau contoh, kita boleh pilih surah-surah yang panjang, sebab bukan kita yang baca, ada imam yang baca ya. Ada kelebihan, pasti ada kelebihan di masjid ataupun di musola. Solat witir Ustaz. Oh, solat witir di rumah. Di rumah ya, yang kita baca. Solat witir di rumah ya. Sebab solat witir termasuk solat
individu, ya, dia individual solat yang kalau boleh kita sembunyikan, ya, daripada pengetahuan orang lain, ya. Jadi kalau kita buat di masjid nanti orang nampak. Jadi kalau rumah kita tidak terlalu jauh, ya, selesaikan witir di rumah lah, ya. Baru kita datang ke masjid, ya, kita solat boleh niat boleh niat tahiyatul masjid saja. Itu pun kalau kita belum tutup dengan witir lah, ya. Tapi kalau ada orang yang katalah, ya, Ustaz faham juga tuan-tuan ni, kadang-kadang kita datang awal, ya, sebab subuh kita 5.48, 5.45 kata, ya. Jadi kita sampai pukul 5. Kita sampai pukul 5 tu, ya, kita belum witir lagi. Jadi bila kita masuk masjid, kita boleh buat tahajud lagi. Buat tahajud 2 rakaat, ya, kemudian doa semua sebagainya, buat tahajud lagi 2 rakaat. Boleh doa, boleh zikir, boleh baca Quran. Lepas tu ujung-ujung sekali kita baru nak buat witir di masjid. Kalau kita datang awal ke masjid dan kita ada rancangan untuk solat tahajud lagi, memang tak boleh buat witir lagi lah. Sebab kalau kita dah witir di rumah, Haji Asy'ari, kalau kita dah buat witir di rumah, kita datang ke masjid, kita dah tak boleh tahajud lagi. Pasal kita dah tutup, ya. Kalau macam tu maksudnya boleh tak, ya, kita witir di masjid, boleh lah, ya, tengok keadaan. Tapi jangan selalu buat macam tu lah, ya. Sebab tu kalau kita datang sebelum subuh, ya, kita selesaikan dulu dekat rumah tu solat witir contoh. Kita datang di masjid, ya, kita terus saja tahiyatul masjid, kita berdoa lah, ya. Waktu berdoa yang afdal juga di hujung malam 1/3. Waktu istighfar, ya, tasbih, tahmid sebagainya kita boleh buat di masjid. Doa tahiyatul masjid je 2 rakaat. Sebab tahajud kita dah selesai di rumah, witir dah selesai, ya. Jelas. Melainkan kita datang awal lah. Kita datang awal, ya. Contoh orang musafir kan, pagi-pagi musafir. Ya, ni macam kita kata keluarga ipar Ustaz lah, ya, abang ipar sebagainya yang datang pada Kuala Lumpur, ya, yang datang pada Kuantan malam ni bertolak. Ya, kalau mereka singgah di masjid, ya, untuk solat subuh pagi ni, ya, dah tentu mereka tak tahajud lagi kan. Cuma musafir ni tahajud tidak prioriti lah. Sebab Nabi biasa kalau travel, Nabi tak tahajud. Ya, cukup dengan witir semata-mata, ya. Sebab bila kita musafir ni ada benda kita nak kejar cepat. Ya, lagi-lagi pula kalau ada kematian, ada apa kan, ya. Cuma katalah dia nak tahajud juga kata. Ya, dan sudah tentu dia masuk masjid, ya, pukul 5 dia dah sampai di masjid, dia nak berehat kejap. Boleh tak dia tahajud? Tidak salah, ya. Sebab perbuatan tersebut walaupun Nabi tidak amalkan, tapi dia tidaklah salah kan. Dia nak kata dah kebetulan dah semedang datang masjid ni nak tahajud, boleh tahajud. Kemudian dia tutup dengan witir. Ya, takkan dia nak balik rumah kan. Dia dalam perjalanan menuju ke satu destinasi. Jadi bergantung pada situasi kita, Haji Syahri, ya. Kita tu dalam keadaan apa sebenarnya, ya. Dan hukumnya sudah tentu berubah-ubah lah mengikut kesesuaian kita, ya. Ada apa-apa? Silakan, tuan-tuan. Tadi Ya. waktu ikhtiar tu dia ada name is waktu hatamah ya. Hatamah adalah isyak yang dilewatkan. Sekali lagi, baca Ustaz punya nota tu, panjang Ustaz tulis tu, ya. Hatamah adalah isyak yang dilewatkan sehingga 1/3 malam ataupun 1/2 malam, separuh malam. Itu hatamah, ya. Cuma hatamah yang Nabi buat masih berjamaah, bukan seorang-seorang, ya. Okey tak apa Kak Mai? Okey, so apa makna waktu ikhtiar tadi? Waktu ikhtiar tu waktu afdal lah, waktu afdal. Sama. Waktu afdal dengan waktu ikhtiar sama ya. Okey. Nama je beza, ya. Jadi solat isyak yang dilewatkan, ya, Nabi sebut dalam hadis, ya, tu Datin Lin dah share tu, baca balik, ya. Jadi dia punya apa kita panggil, ya, dia punya istilah tu atamah tu isyak juga, tapi isyak yang dilewatkan, ya, sehingga 1/3 malam, ya, ataupun separuh malam. Kalau lebih pada tu, ya, dia panggil atamah juga, tapi bukan atamah yang afdal lah, ataupun atamah yang dibuat bukan pada waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar tu waktu pilihan yang Nabi selalu buat. 1/3 atau separuh malam tu Nabi biasa buat. Sebab tu Nabi kata, kalau aku tidak memberatkan umat aku, pasti aku akan arah mereka supaya melewatkan solat isyak sampai 1/3 malam atau separuh malam. Tetapi masih dengan berjamaah. Kalau kita tak berjamaah, atamah juga. Tetapi tak afdal lah.
Sebab afdal tu bukan sekadar melewatkan, tetapi masih dengan jumlah jamaah yang ramai. Dan ada sebab-sebab tertentu. Kalau tak ada sebab tertentu, kita buat isyak biasa. Jadi hukum dia tuan-tuan, dia bukan solid macam kita kata kalau kita lewatkan je atamah. Memang dia atamah. Tapi atamah ni ada atamah yang afdal, ada atamah yang tidak afdal. Atamah yang afdal lewatkan kerana ada sebab. Macam tadi Nabi kan buat persediaan perang contoh, ataupun menunggu para sahabat yang baru sampai daripada luar kota ataupun daripada hujung bandar Madinah. Ada sebab tertentu. Kemudian masih berjamaah dan jumlahnya lebih ramai daripada awal. Kalau Nabi buat awal 1/3 awal, jumlahnya tak ramai lagi. Tapi bila dah mencecah 1/3 awal malam, maknanya dah pukul, kalau kita waktu 11 lebih tu, makin ramai jamaah. Nabi kata, inilah waktunya. Kalau aku tidak memberatkan umat aku, pasti aku akan suruh mereka. La amartuhum bitakhir salatul isya. Nabi sebut dalam hadis yang lain. Pasti aku suruh mereka untuk melewatkan solat isya sehingga 1/3 malam ataupun separuh malam. Dengan syarat masih berjamaah dan ada sebab tertentu. Jadi dia banyak consideration lain. Dia bukan lewatkan aja atamah dan pahala besar. Bukan macam itu. Okey, boleh faham? Okey, boleh? Tuan-tuan? Boleh insya-Allah Ustaz. Boleh. Faham. Okey, kalau okey 406 sudah, 407. Antolqin daripada Talaq bin Ali qala sami'tu Rasulullah. Ini sahabi juga tapi dia taklah popular macam orang lain. Sami'tu Rasulullah. Aku pernah dengar, maknanya personally dia pernah dengar Nabi sebut apa dia? Yaqulu, Nabi kata la witrani fi lailatin. Tidak ada 2 witir yang dilakukan pada satu malam. Itu yang kita sebut tadi. Macam Haji Syahri tanya tadi. Dia dah tahajud di rumah. Kemudian katalah dia dah witir di rumah pun. Jadi kalau dia datang masjid, dia tak boleh tahajud lagi. Jadi oleh kerana tu dia tak witir kat rumah. Dia tahajud saja. Kemudian dia datang masjid. Sebelum waktu subuh, dia tahajud lagi. Maknanya bila dia masuk masjid, dia niat tahiyatul masjid kan. Patutnya lah. Tapi oleh kerana waktu tu waktu tahajud, dia niat tahajud. Allahu Akbar, niat tahajud. Dapat tak tahiyatul masjid? Dapat. Dia dah incorporated. Kemudian dia pun bangun lagi. Tengok waktu ni ada lagi. Dia pun bangun. Sembahyang tahajud lagi. Niat tahajud. Dia cari tempat-tempat sudut-sudut yang terlindung daripada pandangan orang. Tak payah tunjuk depan orang lah. Cari sudut-sudut yang kita kata macam kalau masjid kalau masjid Taman Tun, masjid pinggiran Taman Tun tu. Jadi masjid pinggiran Taman Tun tu, Masjid Ghufran, dia ada wing kanan dia, sayap sebelah kanan. Sayap sebelah kanan tu agak tertutup sikit. Dia bukan dewan utama solat tu, yang sebelah kanan tu. Jadi situ ramailah orang datang awal, dia duduk situ, dia sembahyang. Kemudian lampu, dia pasang lampu tapi tidaklah terlalu terang. Jadi boleh tak dia sembahyang tahajud lagi? Boleh. Kemudian dekat-dekat nak masuk subuh, dia tengok ada 10 minit lagi, 5 minit nak masuk subuh. Dia pun witir 1 rakaat. Okey lah, tak ada masalah. Boleh juga. Walaupun afdalnya di rumah kan. Tapi kalau di rumah, takut nanti masuk subuh, dia tak sempat nak kejar qabliyah subuh di masjid bagi contoh. Ataupun kalau buat di rumah pun, jarak daripada rumah ke masjid tu jauh. Bimbang takut dia tak dapat takbiratul ihram bersama imam. Itu je lah. Sebab dalam hidup ni, kadang-kadang kita dapat sesuatu. We gain something but we lose something else. Kadang-kadang macam tu. You cannot get everything. Kita panggil in one time. Tak boleh. Jadi witir pun sama juga. Kalau dah witir di awal malam sebelum tidur, bila kita bangun, kita tahajud saja. La witrani, tidak ada 2 solat witir fi lailatin pada satu malam. Riwayat Imam Ahmad dan juga as-salasah. Salasah ni siapa dia Kak Nak? Salasah ni 3 orang ni siapa? Tuan-tuan, siapa 3 orang ni? Tarmizi, Siapa 3? Siapa dia? Abu Atau Daud, Tarmizi, Abu Daud. Tirmizi, Nasa'i. Ibnu Majah tak masuk Jadi kalau masuk Ibnu Majah 4 dah. Jadi 3
Pasal apa dia tak kata Ahmad campur 3 tu jadi 4 orang? Pasal apa tak kata? Patutnya Ahmad campur 3 kan 4. Pasal apa tak kata 4? Selalu dia kata 4 maknanya 4. Masuk Abu Ibnu Dawud, Majah. Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. ya, mana Imam Ahmad tak masuk. Jadi tuan-tuan kena biasalah perkataan dia ya, sebab ni akan diulang-ulang. Ahmad dan 3. Maknanya Ahmad, At-Tirmizi, ya, Abu Daud, Ibnu An-Nasai. Kalau Ahmad dan 4, ya, 4 yang terakhir. Dia 4 yang terakhir tu ya. Kalau ikut buku kita memang dia susun Abu Daud dulu, ya. Abu Daud nombor 4 kan, nombor 1 Ahmad, nombor 2 Al-Bukhari, nombor 3 Muslim, nombor 4 Abu Daud. Tapi kalau kita nak kenakan bunyinya tu Abam Tani kan, ABMTANI, ya. Tuan-tuan jangan buat macam tak pernah dengar pula ya. Abam yang pertama A tu Abu Daud, yang pertama tu ialah Imam Ahmad bin Hanbal. B Al-Bukhari, ya, M Muslim. Kemudian Tani, Tani, T At-Tirmizi, A Abi Daud. Ya, jadi Kak Malatun tadi jawab Abi Daud dulu kan? Tak salah. Tapi kita nak bagi bunyi tu. Abam Tani, bunyi dia. Ya, tapi kalau letak Abu Daud dulu, ya, Abam Atni. Boleh tak? Ikut sukati lah. Ya, tapi Ustaz susun tu supaya bunyi dia tu sedap dengar. Abam Tani. Ya, maknanya abang yang badan sedap, ya, abam yang tembam kita kata, ya, dan dia bertani, ya, jadi petani lah dia ni. Jadi sebab tu Tani, At-Tirmizi, T A Abi Daud, Nun An-Nasai, I Ibnu Majah. Okey, ya, itu formula yang kita dah bagi. Tolong diingatlah, ulang-ulang balik tuan-tuan dan puan-puan. Ya, formula-formula ni dia tidak rugi sebab dia akan membantu kita untuk menjawab soalan, ya. Dan kita tahu bila orang tanya kita dah kenal, kita dah tahu. Kita takkan tertukar, ya. Macam kita kata tadi Ibnu Khuzaimah tak masuklah. Ya, kita kata ada I itu Ibnu Majah. Ibnu Khuzaimah tak masuk, ya. Jadi Abu kita kata, ya. Abu Daud. Kalau Abu Awanah orang lain bukan, ya, dia tak masuk 7 tu. Jadi paling kurang kita tahu, kita kenal. Okey ya, jadi tidak ada 2 witir dalam satu malam, riwayat Imam Ahmad dan 3 lagi. Ya, 3 tu yang tadi itulah ya, 3 tu At-Tirmizi, Abi Daud dan An-Nasai. Ibnu Majah tak masuk. Ya, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kita Ibnu Hibban tu yang ujung sekali nombor 7, Ibnu juga bukan. Itu Ibnu Majah. Ya, Ibnu Khuzaimah yang ada kitab sahih. Ibnu Hibban pun ada kitab sahih juga, ya. Mereka ambil hadis-hadis lain, ya. Dia ambil hadis-hadis yang lain, dikumpulkan, digunakan metodologi Imam Al-Bukhari Muslim untuk analyze hadis tu. Dia pakai kaedah, ya, Imam Al-Bukhari Imam Muslim dia pakai, kemudian dia analisis, ya, kemudian dia keluarkan dia punya kitab sahih yang baru. Ya, jadi dia menambahkan, ya, dia enrich, ya, khazanah, ya, ilmu hadis ni, kitab kita tadi dia tambah lagi. Sebab Al-Bukhari Muslim hadis yang dia masukkan hanya 7,000 lebih aja. Ya, Imam Muslim pun 7,000 lebih, baru lebih kurang 15,000, ya. Hadis ada ratus ribu. Ya, ada juta hadis ni, ya. Jadi dah tentu ulama-ulama lain datang untuk membantu. Ya, itulah cerita dia. Okey, tuan-tuan ada apa? Silakan. Ya, kalau tak ada kita sambung hadis 407. Ada Ustaz, apa? Ya. 407 tu melakukan 1 kali solat witir tu salah kan Ustaz? Yang mana? 407 ke 40 ni? Hukumnya 407 hukumnya Oh, dia punya melakukan 2 kali kan? menerangkan bahawa kita tidak boleh melakukan solat witir 2 kali dalam satu malam, betul? Dia Melakukan 1 kali solat witir kali. dalam satu malam adalah haram. Oh, melakukan 2 kali. 2 kali, betul. Tukarlah. Melakukan 2 kali solat witir dalam satu malam, ya, adalah haram. Haram ni dia ambil pandangan yang ketat lah, ya. Kalau kita kata makruh je lah. Ya, makruh. Ya, kita ambil makruh. Tapi makruh pun makruh tahrimi. Makruh tahrimi mana makruh yang menghampiri haram. Jangan lupalah, makruh ada 2 kan. Kalau kita nak ambil pandangan yang lebih dekat lah, ya. Makruh terbagi 2. Ada makruh tanzihi, makruh yang mesti dielakkan. Satu lagi makruh tahrimi, kena elak juga. Tetapi ya, kita kata dia dah sampai ke tahap haram dah. Sikit lagi nak haram. Jadi kalau boleh jangan. Ya. Jadi pendekatan penterjemah kitab kita ni, ya. Penterjemah kitab kita ni siapa namanya, ya, Dr. Andes Muhammad Talib ni, ya. Jadi Dr. Andes Muhammad Talib ni dia ada
ada pegangan ya yang agak ketat. Dia memilih untuk mengatakan oleh kerana Nabi larang la witrani, tidak ada 2 witir ya. Kita ambil pandangan larang makruh, tapi dia ambil pandangan larang tu haram ya. Dia tak salah ya. Dia tak salah ya, tapi kita ambil pandangan yang lebih subtle lah ya, lebih apa kita kata ya, tidak terlalu ketat sangat. Kalau haram tu nampak ketat sangat, ya orang pun jadi takut kan ya. Kita ambil pandangan yang kata dia makruh, tapi makruh yang menghampiri haram. Jangan buatlah 2 witir 1 malam ya. Betul kan ya, betul kata Kak Zainab tu, melakukan 2 kali witir ya, 2 kali solat witir, bukan 1. Okey ya, ada apa sebelum kita masuk 408? Kalau ada silakan. Ada apa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, betul lah ya. Saya tak faham yang tadi Ustaz kata dah jelas Prophet SAW kata tiada 2 kali witir. Jadi kenapa ada lagi some perawi keluarkan statement yang some yang kata benda ni haram and some kata Makruh. padahal statement Prophet SAW tu dah jelas Ustaz. Tak jelas. Yang Prophet tak jelas. tak jelas. Tapi dia kata tiada witir, tiada 2 kali witir. Yalah, tiada tu tiada maksudnya haram ke ataupun makruh, dua-dua boleh. Okey. Macam kita kata contoh kan ya, dalam Quran kata makanlah dan minumlah, jangan berlebihan ya. Jadi makanlah tu wajib ke? Sebab dia memang perintah. Perintah dia ada 3. Sebab bila yang ni kita kena pakai prinsipal Islamic Jurisprudence punya kaedah. Jadi prinsipal Islamic Jurisprudence kata kalau Allah suruh ataupun Nabi suruh tu terbahagi 3. Ada suruh wajib, ada suruh sunat, ada suruh harus. Tapi kalau larangan, ya macam tadi kan, ni larangan lah. Macam mana ada larangan, ada la tu. Ya, tidak ada, maknanya larangan lah tu. Ya, Nabi tak kata janganlah kamu, kalau itu lebih kuat. Janganlah kamu solat witir 2 kali 1 malam. Ya. Macam ni, la witra ni dia lebih ringan. Tidak ada 2 solat witir pada 1 malam. Jadi kalau ulama-ulama hadis kata, Imam Ahmad bin Hanbal kata, oh makna larangan ni larangan haram. Ya, tapi sebagai ulama fiqh kata bukan ya. Dia tidaklah sampai haram ni makan babi contoh, makan khinzir, minum arak itu haram. Ya, dari segi bab makan. Tapi kalau mengamalkan sesuatu ya yang Nabi letak dengan bahasa yang lebih subtle. Ya, Nabi tak kata janganlah kamu ya. Tapi Nabi kata tidak ada 2, kan lebih ringan tu, bahasanya tu lebih ringan ya. Sebab tu sebenarnya tak jelas. Pasal apa ya? Sebab Nabi nak bagi peluang para ulama untuk berijtihad. Pasal nak bagi pahala. Sebab tu sebagai ulama kata haram mutlak, total, absolute. Satu lagi ialah makruh. Cuma makruh tu menghampiri haram. Sebab dalam mazhab Hanafi ya, memang makruh ada 2. Satu makruh yang mesti dielak ya, masuk makruh biasa. Satu lagi ialah makruh tahrimi, makruh yang hampir-hampir nak sampai haram. Tapi dia tak haram juga. Ya, dia makruh yang menghampiri haram. Kita panggil makruh tahrimi. Yang tadi makruh tanzihi. Tanzih itu kena elak, tak boleh buat. Ya, tapi kalau buat tidaklah haram. Ya, dia setakat makruh. Tapi makruh pun kalau boleh jangan buat. Ya, jangan buat. Jangan selalu-selalu buat. Dia kata boleh. Tak ada masalah. Ya, kita dah buat nanti dapat pahala lagi. Kalau pandangan macam tu salah lah. Salah pandangan tu. Ya, sebab seolah-olah kita ambil ringan sangat. Dia macam tu. Jadi sebenarnya ada banyak benda ya yang kita kata Nabi sengaja menggunakan bahasa yang agak ambiguous. Ya, sebab apa? Sebab nak bagi peluang para ulama untuk ijtihad dapat pahala. Ya, contohnya Ustaz bagi kepada Datin Lin ya. Contohnya Nabi kata la solata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya, tidak ada solat bagi orang yang tidak baca Fatihah dalam solat dia. Dalam mana-mana rakaat kalau dia tak baca Fatihah maka tidak ada solat. Tidak ada solat tu ya maksud dia apa? Tidak ada solat tu maknanya apa? Ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i ya, tidak ada solat tu maknanya tidak sah solat. Dalam mazhab kalau tak ada Fatihah ya, maknanya dalam setiap rakaat tu kena ada Fatihah.
Tapi dalam pandangan ulama Hanafi, Abu Hanifah, maksud tidak ada solat tu mana tidak sempurna solat, bukan tidak sah. Jadi di situ ada dua pendapat yang berbeza dan dua-dua tu betul. Ya. Sebab itu dalam mazhab Hanafi, bila imam baca Fatihah kuat, ya. Kalau kita pergi Turki contoh, Uzbekistan, ataupun paling kurang Masjid India, KL tu. Kalau sembahyang maghrib, ya, dan isyak, rakaat pertama, rakaat kedua, imam baca Fatihah kuat, makmum tak perlu baca Fatihah. Makmum dengar je. Ya. Makmum dengar imam baca Fatihah dan aminkan, dan makmum dengar imam baca surah. Ya. Tapi bila masuk rakaat ketiga maghrib, ya, di mana imam tidak dia tidak menjaharkan Fatihah tu, ya, maka barulah makmum baca Fatihah pada rakaat ketiga. The first tu rakaat makmum dengar saja. Ya. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, walaupun masa imam baca kita kena dengar, sebab tu imam kadang-kadang dia lepas waladdallin amin, dia bagi peluang makmum baca sikit. Ya, paling kuranglah, ya, makmum pun baca, alhamdulillah habis dia pun baca surah. Jadi dua-dua pandangan tu boleh. Ya, dan di situ memang sengaja dibuat dengan bahasa yang ambiguous supaya dua-dua pendapat tu. Maknanya ni flexibility dalam Islam. Itu yang kata tadi, itulah ada mazhab tu, ya. Ada Imam Syafi'i yang kata tidak sah solat tu, Imam Abu Hanifah kata tidak sempurna. Jadi kalau tak sempurna macam mana? Ya, imam lah yang menyempurnakan dia. Sebab tu, ya, kita punya Fatihah ditanggung oleh imam. Dalam mazhab Syafi'i pun sama juga. Bagi orang yang masbuk kan, kita angkat takbir Allahu Akbar, kita masuk tu, imam dah waladdallin amin, ya. Kita pun baru baca, ya, habis amin, kita pun nak baca Al-Fatihah, imam baca surah pendek pula. Belum habis kita Fatihah, imam pun rukuk. Bila imam rukuk, kita kena rukuk, ya. Sebab kita masbuk. Ya. Siapa yang tanggung Fatihah kita tadi? Yang tanggung kan imam. Fatihah kita tak sempurna. Ya. Tetapi disempurnakan oleh imam. Maknanya kita pun ada ambil pandangan Abu Hanifah juga. Ya. Tapi dalam konteks yang sedikit berbeza. Sebab dalam mazhab Abu Hanifah, kalaupun kita takbiratul ihram bersama imam, ya, Fatihah kita ditanggung oleh imam. Dalam mazhab Syafi'i, kalau kita masbuk, ya, kita punya Fatihah ditanggung oleh imam. Ada persamaan, ada sikit persamaan juga kat situ. Tentulah, ya, dia melibatkan prinsipal of Islamic jurisprudence. Ya, jadi prinsipal tu dia teknikal. Dia bukan semua orang belajar, ya. Ustaz pun tak syenggu. Bila ada tindin tanya, ustaz kena jawab lah. Ya, supaya at least orang tahu, oh, la witrani fi lailatin, tidak ada dua witir pada satu malam, bukan maknanya larangan mutlak, absolut. Ya, maknanya dia bukan apa kita panggil, ya, dia bukan larangan, ya. Maknanya larangan tu, ya, bila kita larang tu mana tak boleh. Ya, tapi larangan tu bentuk apa? Absolut, ya, ataupun tak. Kalau absolut jadi haram. Tapi kalau dia tak absolut sebab bahasanya, Nabi tak larang secara direct. Contohnya Nabi tak kata janganlah sekali-kali. Tu berat tu. Ya. Janganlah sekali-kali kamu melakukan dua witir pada satu malam. Itu haram hukum dia. Janganlah sekali-kali. Ada perkataan sekali-kali pula. Tapi kalau tidak ada dua witir pada satu malam, dia ringan. Jadi sebab itulah sebagian ulama kata dia bukan haram, dia hanyalah makruh. Boleh tak, Tindin? Okey. Boleh Ustaz. Jazakallahu khairan. Antum jazakumullah khairan, ya. Jadi tuan-tuan pun kena macam itulah sebab benda ni teknikal, ya. Dia agama ni dia tak susah. Ya, tetapi dia punya level of understanding tu kita kena upgrade, ya. Jadi dia ada technicality, ya. Kalau tidak, tak adalah orang buat master PhD. Apa tujuan master PhD tu? Ya, supaya kita upgrade kan kita punya standard of knowledge dia. Macam itulah. Ya, kalau kita orang awam, so kita baca tu dengan guidance. Maka kita tak boleh baca seorang-seorang. Nanti kita akan salah faham. Kita kata apa ni? Ya, dah tahu apa ni, apa kita panggil ala larangan, pasal apa kata makruh? Patutnya tahu kata haram lah. Jadi dua-dua pendapat tu ada. Ya, supaya kita tidak terlalu ketat dalam memberikan hukum. Tapi janganlah ringan pula. Kita kata boleh. Boleh tu, itulah sayang tu. Ya. Kita kata Nabi memang tak buat tapi boleh buat. Ya, macam tahajud kan. Ya, kita kata, ya, Nabi kalau musafir Nabi tak tahajud. Ya, Nabi hanya witir saja, ya, dan qabliyah subuh. Ya, tapi kita kata boleh, apa salahnya kita ada masa, ya. Kita nak buat tak salah, buat tu dapat pahala. Memanglah dapat pahala. Mudah-mudahan dia tak berdosa dapat pahala. Tapi Nabi kan dah bagi keringanan. Bila Nabi bagi keringanan, ambil lah. Ya, contoh macam orang bermusafir, dia nak solat 4 rakaat. Bila sampai di masjid, ya, dia boleh qasar. Ya, tapi dia tak nak qasar. Jadi dia nak sembahyang zuhur 4 rakaat juga. Taklah salah.
Nanti masuk isyak, masuk asar dia berhenti lagi, sembahyang 4 rakaat lagi. Ada qabliyah, ada ba'diyah macam zuhur kan? Ya, tak perlu. Ya. Jadi kita ambil rukhsah. Rukhsah tu keringanan, hadiah daripada Allah yang kita kena ambil, dan pahalanya lebih besar daripada kita apa? Daripada kita sembahyang tamam. Benda-benda tu tuan-tuan, dia bukanlah terlalu susah, tetapi dia pun taklah senang sangat. Kita kena mikir sikit, ya. Kalau ustaz cuba bagi dalam bahasa yang semudah mungkin, ya, walaupun tuan-tuan kata berat ni, ya. Tapi macam tadilah, ya. Belajar memang macam itulah tuan-tuan. Ya, sebab level of thinking kita bukan sama semua, ya. Tuan-tuan punya apa kita panggil, tuan-tuan punya ilmu alat tak sama, ya. Level bahasa Arab, level fiqah, usul fiqah, ya, level of understanding kita punya tak sama, ya. Kita punya linguistic ability beza. Tuan-tuan mungkin technical dalam bidang engineering, ya, dalam bidang accountancy, mungkin tuan-tuan punya bidang kepakaran dalam bidang tu, ya. Tapi agama pun ada bidang kepakaran dia, ya, bukan semua sama level, tak sama. Sebab tu bila kita dengar satu ustaz bercakap, ya, kita boleh tengok kecenderungan dia, kita boleh tengok level dia. Ya, dia tak ada, ya, macam tadi Kak Zainab sebut tentang mufassir. Mufassir kita tengok ada mufassir cenderung pada fiqh, ada mufassir cenderung pada sirah, ada mufassir cenderung kepada persoalan politik contoh, ya. Ada yang gabungkan semua tu, ya. Jadi masing-masing ada kecenderungan dia. Kalau Ibnu Katsir dia banyak hadis, ya. Kalau Imam Qurtubi dia banyak fiqh. Ya, kalau Imam Tabari, ya, sama juga, dia pun ada fiqh, dia juga ada sirah, ya, dan dia juga ada cerita-cerita berkaitan dengan politik. Jadi masing-masing dia tak sama, ya. Dan tentu tak sama. Ya, ustaz yang mengaji Madinah contoh dengan ustaz yang mengaji Mesir, Azhar, ustaz yang mengaji Jordan, mana sama, berbeza. Sebab, ya, exposure dia beza-beza. Ya. Kalau dia mengaji Madinah, mungkin persoalan comparative religion dia tak berapa pandai, sebab dia tak berhadapan dengan Hindu, dengan Kristian, dengan Buddha, dia tak berhadapan. Tapi kalau ustaz-ustaz yang mengaji dari India, Pakistan, dia apa kita panggil, dia berhadapan dengan apa, ya, dengan Hindu contoh, dengan orang golongan khurafat, ya, orang yang sembah kubur sebagai contoh, ya. Jadi macam apa kita panggil, ya, pendedahan dia lebih bagus. Jadi dia tahu perbezaan-perbezaan berkaitan dengan Hinduism, dengan Buddhism dan sebagainya, ya. Macam kita kata Profesor Hamka contoh, ya, Haji apa kita panggil, ya, Haji Abdul Malik, ya, Karim Amrullah Hamka, HAMKA kan, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ya, dia punya short form dia Hamka. Profesor Hamka, ya, dia datang daripada Bukit Tinggi majoriti Muslim, ya, majoriti Muslim, orang Minang, ya. Jadi bila Muslim, dia tak ada pendedahan dengan agama Hindu dan Buddha. Tapi bila Profesor Hamka dia berhijrah ke Jogja, dia kata di situ dia baru melihat cabaran berdakwah kepada orang yang ada elemen kehinduan dalam hidup dia. Dia kata dia Muslim, tapi dia masih mengamalkan banyak ritual Hindu, banyak ritual Buddha, ya. Sebab Buddha dan Hindu dua-dua ada temple besar, ya. Borobudur Buddha, Prambanan, ya, di tengah-tengah Jogja tu, ya, tu Hindu pula. Jadi kata Profesor Hamka, ya, ketika aku hijrah ke Yogyakarta, baru aku nampak betapa cabaran dakwah ni besar. Masa di Bukit Tinggi tak nampak. Pasal semua Muslim, ya, tak nampak apa kita panggil konflik dengan apa kita panggil, ya, dengan non-Muslim, tak nampak sangat. Macam itulah, itu kalau Ustaz boleh tambah maklumat lah pada tuan-tuan dan puan-puan, ya. Pak Hamka jangan lupa, ya, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Haji, ya, Abdul Malik AM Karim, ya, Amrullah, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, bukan nama dia, itu short form dia, ya. Jadi profesor doktor, ya, dia tak belajar universiti pun, ya, tapi dapat anugerah doktor kehormat, ya, daripada UKM dan juga daripada Universiti Al-Azhar dapat, ya. Jadi orang panggil dia Pak Profesor lah, ya, sebab handal lah, ya, mengajar. Ada beberapa orang, ya, tokoh-tokoh hebat, ya, daripada Indonesia yang diberi anugerah, ya, Profesor kehormat dan juga doktor kehormat ada. Walaupun tak pernah mengaji universiti pun. Tapi memang handal lah, hebat lah, bidang tafsir dia, hadis dia, ya, bidang fiqah dia, bidang sejarah dan sebagainya. Jadi dulu ramai macam itulah, ya. Sekarang mungkin makin kurang lah. Sebab minat pada ilmu ni kadang-kadang orang dah khusus, kalau fiqah aja, hadis ya, Quran ya, sirah aja, ya. Sedangkan semua benda tu kena di blend. Tapi bukan tuan-tuan lah, ni guru-guru yang mengajar lah, ya. Termasuk saya lah, ya, kena ambil kira banyak apa kita panggil spektrum ilmu tu.
supaya boleh jawab ya soalan-soalan yang dikemukakan oleh para jemaah. Macam itulah. Okey, ada apa silakan? Ya, ada apa? Ustaz, tadi Ya. saya cakap Allah suruh 3 types. Wajib, harus dengan lagi satu saya miss. Harus, wajib, sunat harus. Ya, wajib, harus, lagi satu, 3 Ustaz cakap. Sunat. Oh, sunat. Wajib, sunat. Jangan pergi wajib, harus, sunat. Wajib, turun sikit, sunat, turun lagi, harus. Okey. Itu kalau perintah. Kalau larangan, apa dua tadi Kak Mai? Larangan. Larangan. Tadi perintah, kalau larangan. Dua, apa dia? Makruh dengan haram. Makruh dulu baru sebut haram ya. Sebab dia punya sekuen tu daripada atas. Wajib dulu. Turun sikit, sunat. Turun lagi, ya. Harus. Turun lagi, makruh. Turun lagi, haram. Jadi yang hujung sekali tu ekstrim. Sama ada wajib, ya, di atas sekali, nombor 1, ataupun haram, nombor 5. Ya. Cuma dalam mazhab Abu Hanifah, makruh tu dipecah dua. Ya, makruh tu pecah dua. Satu, makruh tanzihi. Makruh yang mesti ditinggalkan. Yang kedua, makruh tahrimi. Makruh yang menghampiri haram. Kena tinggal, ya, dan ini betul-betul berat, ya, sebab dia makruh yang menghampiri haram. Macam itulah cerita dia, ya. Jadi kalau mazhab kita Syafi'i, ya, ini semua dipanggil hukum taklifi. Hukum taklifi. Hukum taklifi ini hukum yang dikenakan ke atas seseorang mukallaf. Mukallaf ni kita lah. Apa makna mukallaf? Orang yang dipertanggungjawabkan. Tuan-tuan kena salin. Kalau tuan-tuan dengar je tak dapat. Unless tuan-tuan genius. Genius ni dia dengar sekali, 2 kali dia hafal. Tapi kalau kita above average, ya, kita smart. Bukan tak smart. Ya, tuan-tuan semua smart. Ya. Tapi macam tadilah, smart je not enough. Ya, kita kena ada hard work. Ya, kan Cristiano Ronaldo kata apa? Ya, talent, ya. Talent without hard work, ya, is nothing, dia kata. Ya, talent, ya. Most of us are talented. We are smart people, ya. Tapi we need hard working. Ya, kalau tak ada hard working tak boleh, tuan-tuan, tak jadi. Ustaz-ustaz yang pandai-pandai hebat-hebat pun genius, tuan-tuan, ya, dia kena hard working juga. Ya, sebab apa? Sebab dia kena susun, ya. Sebab dalam hidup ni dia kena ada kita kena organize, ya. Kita kena put into chronological order sebagai contoh. Jadi sebab tu 5 tadi kan kita sebut fardu lah dulu, sebut wajib. Dalam mazhab kita Syafi'i, wajib dengan fardu tu sama. Ya, bawah sikit sunat. Ya, ataupun dipanggil mustahab. Mustahab tu maknanya yang disukai, ya, Nabi suka buat. Jadi dia akhirnya jadi sunnah lah. Nombor 3, harus. Harus tu jaiz. Ya, boleh buat, boleh tak buat macam tadi. Makanlah dan minumlah. Makanlah tu bukan makna wajib. Makanlah tu bukan makna sunat. Makanlah tu harus je. Ya, kemudian minumlah, harus juga. Jadi kalau kita dah kenyang, ya, janganlah makan, dia boleh jadi makruh pula nanti. Ya, dah kenyang kan. Kecuali masih ada ruang, ya, dan kita pun nak raikan orang dah menyediakan makanan. Rasalah sikit, cicipilah sikit supaya tidak mengecilkan hati orang. Ya, jadi kita datang rumah kawan, dia dah sediakan makanan, tapi kita dah kenyang dah, tapi ada ruang sikit lagi. Rasalah, jangan tak rasa langsung. Minum sikit, ya. Begitu juga dia punya apa kita panggil makruh dan juga haram tadi, ya. Susun, ikut susunan. Apa ni, wajib, sunat, harus, nombor 3, nombor 4 makruh. Ya, kalau boleh kita bagi 2 makruh lagi bagus, ya. Makruh tanzihi dan makruh tahrimi, bawah sekali haram. Okey, tuan-tuan, ya. Kalau tak ada apa, kita kena berhenti kat sinilah, ya. Ada apa-apa silakan. Last, kalau Ustaz boleh bantu. Salam Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Takziah Ustaz, ya, dengan cikgu semua. Sama-sama, Okey, saya nak ya. tanya satu, tapi nothing to do with yang weekday ni lah, ya. Sebab tadi saya ada dengar Ustaz ni kata kalau kita solat duha, kita boleh sekali niat 5 solat yang lain. Betul ke Ustaz? Macam mana tu? Apa maksudnya? Boleh tak bagi pencerahan Ustaz? Dengar pada siapa tu? Bagi tahu. Cuba bagi tahu. Ustaz pun tak faham, tak pernah dengar. Oh iya ke? Allah, dekat Instagram lah Ustaz. Itulah, Ya, dia kata Instagram tu dia katalah. takut dia cut and paste daripada siapa-siapa je kot. Tak, ni Ustaz tu yang cakap, Ustaz apa entah tak ingat lah saya kena check balik. Dia kata kalau kita tengah solat duha tu, so at the same time kita boleh niat
5 lain daripada solat lain, solat wuduk, solat hajat, solat apa tadi dia kata adalah istikharah, dia kata. Tak pernah dengar Ustaz dia? Tak ada ya? Dia niat satu tak boleh campur. Itulah tu yang saya confuse tu, sampai dia kata dia boleh Tak payah kita confuse. boleh. Tak payah confuse dengan benda-benda macam tu. Kita niat satu je. Waktu duha, okey Ustaz tahu. Ya, Ustaz boleh agak lah kan. Bukanlah cerdik sangat tapi boleh agak lah. Sebab kita baru datang masjid contoh kan. Jadi kita pun dah ambil wuduk kat rumah sebab nak pergi keluar daripada, nak pergi masjid ambil wuduk siap-siap. Sebab Nabi ajar macam tu. Okey. Kemudian ya, kita dah buat solat sunat wuduk kat rumah. Ya, patutnya lah. Tapi bila kita sampai masjid, kita batal wuduk. So kita ambil wuduk sekali lagi. Jadi bila kita dah ambil wuduk, kita pun masuk masjid. Ya. Waktu tu katalah waktu duha. Ya, waktu duha. Pukul 9 kita masuk masjid. Kita bangkat takbir. Allahu Akbar. Niat duha saja. Tetapi dapat tak tahiyatul masjid? Dapat. Dapat tak solat sunat wuduk? Dapat. Ya, apa lagi kita kata? Ya. Dan dalam solat tu dah tentu. Lepas solat kita akan berdoa. Ada hajat yang kita nak kan? Ya. Jadi kalau macam tu maksudnya boleh lah. Tetapi niat tak boleh campur. Tak boleh saja aku solat duha dan tahiyatul masjid dan witir dan wuduk. Tu tak ada. Sebab niat tak boleh gabung. Niat satu saja. Niat duha. Okey lah Ustaz. Itulah kadang-kadang macam-macam dengar dan lain-lain kan. Ustaz, Kak Masita, you must have a stand. Kita dalam hidup ni, kalau sebab akak pergi mengaji banyak tempat, tapi akak mesti ada stand. Stand dia buat macam Nabi. Nabi kata satu niat satu niat lah. Macam orang puasa Ramadan, macam orang perempuan qada Ramadan kan. Dia nak qada pada hari Isnin. Isnin tu pula 13 hari bulan, hari putih. Dia niat apa? Niat hari putih ke? Ya Ustaz tanya Kak Masita. Dia nak qada Ramadan kan? Dah tentulah dia niat qada Ramadan. Boleh tak dia campur? Saja aku niat qada Ramadan dan Isnin dan hari 13. Tak perlu. Niat satu je. Niat ialah qada Ramadan. Tapi kerana dia puasa pada hari Isnin, mudah-mudahan dapat juga pahala Isnin. Kerana Isnin tu 13 atau 14 atau 15, dapat juga puasa hari putih. Tapi niat tak digabung. You cannot have double intention. Tak boleh. Intention satu je. Solat pun sama juga. Okey boleh Okey, terima kasih Ustaz. Ya sama. Okey tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana malam ni hadir ya. InsyaAllah mudah-mudahan ya ada peluang kita jumpa live lagi lah ya. Ustaz tak tahu mungkin Kak Masita dengan Haji Mat Syah ada bincang-bincang untuk buat kelas fizikal ke. Ikutlah ya, kalau kata ada peluang boleh je insyaAllah. Lain pada tu tak ada apalah ya. Haji Mat Syah malam ni, Haji Mat Syah ada ke? Tak perasan. Ada Ustaz, ada. InsyaAllah nanti kita dengan Masita. Bincang-bincang balik lah. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Sama-sama insyaAllah ya, kita jumpa pada minggu akan datang lah ya. Kelas Ustaz okey je mana-mana. Cuma besok kelas Ustaz cancel lah. Pasal ada pengurusan jenazah kan. Malam ni pun nak banyak benda-benda nak disettle kan. Ya. Terima kasih kerana hadir. Ustaz pun syukur pada Allah ya ada peluang untuk bersiaran pada malam ni walaupun ada banyak kekangan tapi okeylah semua berjalan lancar. Terima kasih kepada semua ya, pada Haji Mat Syah, Haji Nazri ya, semualah tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Terima Nazri. kasih semua. Terima Yang dah kasih. bayar Terima kasih juga, Haji Nazri. Jazakallahu khairan Ustaz.